Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua murid di Malaysia. Apa khabar semua pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Bersama saya, Cikgu Farina, di Brainet.my kita akan belajar bab baru iaitu topik yang kelima, topik kekongruanan, pembesaran dan gabungan transformasi. Pada video kali ini, kita akan lihat subtopik yang pertama iaitu kekongruanan. Dalam kehidupan seharian kita selalu jumpa dengan dua benda yang sama. Contohnya, anda boleh lihat di sebelah cikgu seperti stokin, kasut, anting-anting dan juga sarung tinju. Bentuk-bentuk yang biasa kita jumpa inilah yang kita panggil sebagai kongruen. Anda dah mula ada idea mengenai kongruen tak? Kongruen adalah pasangan objek yang mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi sepadan dan sudut sepadan, walau apa pun kedudukan atau susunannya. Membawa maksud kita tak ambil kira kedudukan ataupun susunan. Mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan. Jom kita tengok. Nyatakan sama ada gambar rajah berikut kongruen ataupun tidak. Berdasarkan gambar yang pertama, kita akan nampak panjang CA sebanyak 12 cm sepadan ataupun sama dengan panjang PQ iaitu 12 cm juga. Panjang AB 5 cm sama dengan panjang RP. Dan seterusnya, kita lihat sudut C sebanyak 22.6 darjah sepadan dengan sudut yang berada di Q juga sebanyak 22.6 darjah. Maka, untuk gambar rajah yang pertama ni, panjang dan sudutnya sama. Oleh itu, kedua-dua gambar rajah ini adalah kongruen. Seterusnya, kita lihat gambar rajah yang kedua. Berdasarkan gambar rajah, kita boleh nampak panjang AB adalah sebanyak 8 cm. Dan kita tahu sepatutnya panjang AB sama dengan hasil tambah FE tambahkan dengan DC. Membawa maksud FE dah 3 cm, so mungkin DC adalah 5 dan akan dapat jawapan sebanyak 8 cm. Manakala untuk panjang UP tidak diberikan, tetapi kita tahu UP bersamaan dengan TS tambahkan dengan panjang RQ. TS sebanyak 3 cm tambahkan dengan RQ 4 cm, kita akan dapat 7 cm. Panjang AB dan panjang UP tidak sama, maka kedua-dua gambar rajah ini tak kongruen. Seterusnya, mari kita lihat ciri-ciri kekongruanan segitiga. Persoalannya adalah, bolehkah kita menentukan kekongruanan bagi segitiga dengan hanya membandingkan sebahagian sisi sepadan ataupun sudut sahaja? Jawapannya, boleh. Tapi, dengan menggunakan beberapa kaedah. Jom kita lihat kaedah-kaedah tersebut. Kaedah yang pertama adalah sisi ataupun dalam singkatannya adalah SSS, yang mana S mewakili dalam bahasa Inggeris iaitu side. Untuk kaedah yang pertama ini, kita hanya akan melihat sisi yang sepadan. Berdasarkan gambar rajah yang berada pada bahagian contoh, kita tahu bahawa panjang AB sama dengan panjang QP, panjang AC sama dengan panjang PR dan panjang BC sama dengan QR. Kaedah yang kedua, kita akan melihat sisi sudut sisi ataupun lebih dikenali sebagai SAS, side angle side. Melihat kepada dua sisi dan sepadan yang tercantum antara dua sisi tersebut, iaitu sudut yang diapit oleh dua sisi tadi. Sisi AB sama dengan sisi QP, sisi AC sama dengan PR dan sudut BAC sama dengan sudut QPR. Kaedah yang ketiga adalah sudut sisi sudut ataupun lebih dikenali sebagai ASA. Yang pertama, kita lihat kepada dua sudut yang sepadan dan sama saiz. Yang kedua, sisi yang di antara dua sudut tadi adalah sepadan sama panjang. Membawa maksud,
kita boleh lihat di gambar rajah di sebelah, sudut BAC sama dengan sudut QPR, sisi AC sama dengan sisi PR, dan sudut BCA sama dengan sudut QRP. Seterusnya, kaedah yang keempat iaitu sudut-sudut sisi AAS. Kita akan melihat kepada dua sudut yang sepadan sama saiz. Yang kedua, kita akan lihat sisi sepadan yang bukan di antara dua sudut adalah sama panjang. Berdasarkan contoh, kita boleh lihat sudut BAC sama dengan sudut QPR, sudut BCA sama dengan sudut QRP, dan sisi BC sama dengan QR. Kaedah yang seterusnya adalah sudut-sudut-sudut ataupun AAA ataupun AAA. Yang mana ketiga-tiga sudut ini adalah sepadan. Tetapi syaratnya mestilah mempunyai luas yang sama. Berdasarkan contoh di sebelah, kita ada sudut BAC sama dengan sudut QPR, sudut BCA sama dengan sudut QRP, sudut CBA sama dengan sudut RQP. Dan yang terakhir sekali adalah sisi-sisi sudut ataupun SSA yang melihat kepada dua sisi sepadan yang sama panjang dan sudut sepadan yang bukan tercangkum antara dua sisi tadi adalah sama saiz. Lihat kepada contoh, sisi AB sama dengan QP, sisi AC sama dengan PR, dan sudut BCA sama dengan sudut QRP. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang menggunakan konsep kekongruenan segitiga untuk menyelesaikan masalah. Rajah menunjukkan dua segitiga kongruen ABC dan PQR. Cari nilai X. Yang pertama, kita akan kirakan dahulu sudut untuk BAC. Kita tahu jumlah pedalaman untuk segitiga adalah sebanyak 180 darjah dan kita akan tolakkan dengan 58 darjah dan 36 darjah dan kita akan dapat nilai sebanyak 86 darjah. Dan kita tahu sudut BAC sama dengan sudut RQP. Membawa maksud, sudut BAC 86 darjah bersamaan dengan sudut RQP iaitu 2x tambah 40 darjah. Dan kita akan buat penyelesaian untuk algebra. Kita akan cari nilai X sorang-sorang. So, kita akan jalankan operasi penolakan. 86 darjah ditolakkan dengan 40 darjah, maka kita akan dapat 46 darjah. Kemudian bahagi dengan 2 dan akhir sekali kita akan dapat nilai X sama dengan 23 darjah. Selesai. Okey murid-murid, mari kita ingat semula apa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Kita telah belajar mengenai kekongruenan iaitu pasangan objek yang mempunyai ukuran yang sama pada sisi yang sepadan dan juga sudut sepadan walau apapun kedudukan ataupun susunannya. Kita juga telah belajar mengenai beberapa kaedah untuk menentukan kekongruenan segitiga. Akhir sekali, seperti biasa, pesanan tulus ikhlas daripada cikgu, jangan lupa buat latihan. Ingatlah, jangan pernah takut untuk gagal, tapi takutlah jika tak mahu mencuba dan berusaha. Sekian, saya Cikgu Farina dari Brainnet Nobai. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!